Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita 99 usul dirayah hadis. Usul kaedah asas kritikan matan isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang lemah, dan ada hadis yang dhaif itu lemah dan hadis maudhu' ada palsu dah. Jilid pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Dan kita pergi pada usul yang ke-39 dah. Usul ke-39. Usul 39, riwayat-riwayat menyatakan kelebihan beribadat khusus pada malam dua hari raya. Ada kelebihan ibadat khusus pada dua malam raya dah. Dan makbul doa pada dua malam tersebut, pada dua malam raya tersebut, tidak ada satu pun hadis sahih. Boleh dikatakan semuanya maudhu'. Bukan dhaif saja, maudhu' palsu dah. Kalau ada pun yang dhaif, maka ia pun dhaif sangat dah. Bukan dhaif biasa, dhaif yang berat nah. Antara contohnya adalah berapa riwayat di bawah ini. Contoh pertama. Hadis pertama, akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala akhbarana Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Darda qala man qama lailatul 'Eid muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Bermaksud Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, siapa yang beribadah di malam raya dengan ikhlas, hatinya tidak mati ketika hati-hati orang lain mati. Jadi dia tak akan mati. Lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain, hati-hati orang lain itu mati dah. Dah hidup hati dia. Beribadat pada malam raya dah. Qama lailatul 'Eid muhtasiban, mengharapkan pahala dah, ikhlas. Contoh kedua pula, an Ubadah bin Samit anna Rasulullah SAW qala man ahya lailatul fitri wal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Bermaksud Ibadah bin As-Samit meraihkan katanya, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam hari raya puasa dan hari raya kurban, hatinya tidak mati ketika hati-hati orang-orang lain mati. Contoh ketiga pula, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man ahya al-layaliya al-khamsa wajabat lahu al-jannatu. Lailatul tarwiyati wa lailatul arafah wa lailatul nahri wa lailatul fitri wa lailatul nisfi min Sya'ban. Bermaksud, Mu'adz bin Jabal meraihkan katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghidupkan 5 malam ini, pastilah ia mendapatkan syurga. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam hari raya Qurban, malam hari raya puasa dan malam nisfu Sya'ban. Malam Tarwiyah ni 8 Zulhijjah, malam Arafah 9 Zulhijjah. Lepas tu malam hari raya Qurban 10 Zulhijjah. Malam hari raya puasa 1 Syawal dan malam nisfu Sya'ban 15 Sya'ban. Jadi ada 5 malam dah. Tarwiyah, Arafah, hari raya Qurban, hari raya haji, hari raya puasa dan nisfu Sya'ban. Rujukannya. Rujukan hadis contoh pertama. Contoh 3 plus suhun. Contoh pertama tu disebut sini ada Imam Syafi'i ni lah. Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala akhbarana Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Darda. Dah tu sanad je dah. Tak apalah, hadis contoh pertama kuat jugalah, terdapat dalam kitab Al-Umm sendiri dah. Karangan Asy-Syafi'i jilid 1 muka 264. As-Sunan Al-Kubra Sunan Al-Kubra jilid 3 muka 319 dan Syu'abul Iman Bahaqi juga. Sunan Syu'abul Iman jilid 3 muka 341, Ma'rifatus Sunan wal Athar jilid 5 muka 118 dan Fadailul Awqat muka 312. Keempat-empatnya adalah karangan Bahaqi. Semua tu karangan Bahaqi dah. Sunan Kubra, Syu'abul Iman, Ma'rifatus Sunan wal Athar dan Fadailul Awqat. Ada belaka riwayatnya hadis contoh pertama. Okey, hadis contoh kedua. Hadis contoh pertama tadi, hati ibadah pada malam raya, hati tidak mati ketika hati orang mati. Hadis kedua pula, siapa hidup malam hari raya dan hari Qurban, hati tidak mati ketika hati-hati orang mati. Hampir samalah. Okey, hadis contoh kedua dikemukakan oleh Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat jilid 1 muka 57 dan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid jilid 2 muka 198. Itu contoh kedua. Ada contoh ketiga pula. 5 malam, hidup ke 5 malam ni dapat syurga dah. 8 Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah, hari raya Qurban, hari raya puasa, nisfu Sya'ban 5 dah.
Hadis contoh ketiga dikemukakan oleh Asbahani dan yakni Abdul Qasim Ismail bin Muhammad bin Fadl muka meninggal 535 Hijrah. Di dalam Targhib wa Tarhib jilid 1 muka surat 248. Kitab dia dah. Targhib wa Tarhib juga lah. Tapi bukan Targhib Hasuh tu dah. Targhib Hasuh tu kitab Syekh Al-Muziri dah. Tak apalah, hak ni Targhib wa Tarhib juga dah. Kitab yang judul yang sama dah. Okey, komentar dia. Pertama, hadis contoh pertama, hak kata hati tak mati ketika hati mati, kehak ibadah malam raya tu. Dikemukakan oleh Syafi'i dalam kitab Al-Umm melalui sanad beliau. Ia dikemukakan oleh Al-Bahaqi. Berikut dikemukakan sanadnya akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala akhbarana Nur Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Darda qala. Demikianlah Syafi'i meriwayatkannya melalui saluran Ibrahim bin Muhammad daripada Thawr bin Yazid secara mauquf daripada Abu Darda. Jadi bukan kata-kata Nabi, kata-kata Abu Darda lah. Nah. Artinya ialah ia termasuk dalam musnad Abu Darda. Nah, sedangkan At-Tabrani meriwayatkannya daripada saluran Umar bin Harun Al-Bakhi daripada Thawr bin Yazid secara marfu' daripada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit tadi Abu Darda. Artinya ialah merupakan musnad Ubadah. Di bawah ini dikemukakan sanad At-Tabrani. Haddatsana Ahmad bin Yahya bin Khalid bin Hayyan qala haddatsana Hamid bin Yahya Al-Balkhi qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an Umar bin Harun Al-Balkhi an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tu hak musnad tu sanad Ubadah bin Samit lah, sahabat ni. Tabrani, riwayat Tabrani. Okey, komentar kedua. Jika dilihat kepada dua sanad dikemukakan di atas, jelas terdapat ittirab. Terdapat percanggahan padanya daripada segi ia didapatkan secara mauquf atau secara marfu'. Hak riwayat Ubadah bin Samit tadi, hak riwayat Tabrani itu marfu' sampai ke Nabi. Hak riwayat Imam Syafi'i tu, dalam kitab Al-Umm dan diteruskan oleh Imam Bahaqi tu, sanad dia itu mauquf, kata-kata Abu Darda bukan kata-kata Nabi kan. Mana satu daripadanya betul dah. Mana satu betul dah. Komentar ketiga, lafaz kedua-duanya juga tidak sama lah. Tabrani itu contoh kedua dah. Ada beza sikit lah. Maknanya sama dah. Iaitu semuanya orang sama. Sahabat Yazid belaka dah. Ia di situ pula terdapat ittirab pada matan hadis. Ada percanggahan lah sikit daripada segi isi kandungan hadis. Ittirab pada sanad dan matan kedua-duanya merupakan ciri khas hadis dhaif lah. Di sanad tu, waktu sampai ke Nabi. Waktu tak sampai ke Nabi, kata-kata Abu Darda. Waktu Ubadah bin Samit. Betul ke Ubadah bin Samit ni? Perawi sama. Adakah perawi sama dengar daripada dua orang perawi, daripada dua orang sahabat Nabi? So dengar daripada Ubadah bin Samit, so dengar daripada Abu Darda, dua orang sahabat lah cerita ni. Waktu kata-kata dia kata betul ke gitu dah. Kenapa pula perawi lain tak cerita? Hanya Thawr bin Yazid saja cerita. Benda tu kena fikir belakang. Ngaji hadis kena fikir belakang dah. Komentar keempat, jika dilihat kepada sanad riwayat Imam Syafi'i lah, maka di dalamnya terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami Al-Madani, guru Imam Syafi'i lah. Ada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami Al-Madani. Dia adalah seorang perawi matrukul hadis. Masalah Imam Syafi'i ni ada tok guru dia, masalah dituduh pendusta jugalah. Perawi matrukul hadis dia. Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Imam Malik ini mengatakan dia seorang pendusta besar. Imam Malik, Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Ibn Ma'in ni, tok guru besar kata dia ni pendusta besar. Bukan tok guru biasa dah, tok guru pendusta besar. Jadi Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Ibn Ma'in kata pendusta besar, bukan pendusta kecil-kecil ni. Yahya bin Sa'id berkata, aku tidak bersaksi terhadap sesiapa bahawa dia pendusta besar selain daripada Ibrahim bin Abi Yahya dan Mahdi bin Hilal. Tadi dua orang ni, bukan ini memang lawak sungguh dah, pendusta besar. Dia tak kata pendusta besar ni, kalau petrik pun pendusta ni. Ni pendusta besar yang kata kepada Ibrahim Abi Yahya dan Mahdi bin Hilal. Jadi dua orang ni. Ibrahim bin Yahya, riwayat ni lah, cerita pasal daripada kitab Al-Umm Mashfi'i ni. Kerana aku bersaksi bahawa sesungguhnya mereka berdua adalah pendusta besar. Tak ada orang paling berat sekali hak dituduh pendusta besar ni. Dua orang ni, Ibrahim bin Abi Yahya dan Mahdi bin Hilal. Hak riwayat pasal ni lah. Pasal hati-hati mati ni apa nama. Yahya bin Sa'id juga diriwayatkan berkata tentangnya begini ni. Yahya bin Sa'id pula Yahya bin Sa'id jugalah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia kata lagi dah. Ibrahim bin Abi Yahya pendusta besar. Dia Rafidi, berfahaman Syiah Rafidah dan juga Qadari, berfahaman Qadariyah. Dah lah dia ni Syiah Rafidah, Qadari pula berfahaman Qadariyah. Ibrahim bin Abi Yahya tok guru pada Imam Syafi'i, tok guru Imam Syafi'i ni.
Tapi gitulah, ambil satu riwayat pun mengikut kaedah je, dia kira untuk guru dah. Okey, Imam Malik berkata tidak siqah dalam periwayatannya. Sebagaimana tidak siqah, tidak dipercayai lah. Juga dalam agamanya. Agama dia tak percaya, riwayat hadis pun tak percaya. Imam Malik kata. Ahmad bin Hanbal dan Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Bukhari mengatakan para ulama hadis meninggalkan hadisnya. An-Nasai Ali bin Al-Junaid, Al-Azdi dan Ad-Darqutni mengatakan dia seorang matruk, tidak terima dan tinggalkan hadisnya oleh para ulama hadis. Dan salah satu benda yang tinggalkan kerana sebabnya dituduh pendusta dah. Tadilah orang hebat-hebat, Imam Malik, Yahya bin Sa'id, Ibnu Ma'in, kata tokoh-tokoh besar, kata dia pendusta besar. Ibn Hibban berkata dia berfaham Qadari dan Jahmiyah. Selain itu dia juga berdusta. Ibn Hibban pahat lembut-lembut pun kata gitu dah. Lihat Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib At-Tahzib jilid 1 muka surat 93, Ibn Aji dan Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal jilid 1 muka surat 373. Al-Waqali dalam Ad-Du'afa Al-Kabir jilid 1 muka surat 174, Ibn Al-Jawzi dalam Ad-Du'afa wal Mutrukin jilid 1 muka surat 51. Al-Zahabi dalam Al-Mughni fi Du'afa jilid 1 muka surat 23. An-Nasai dalam Ad-Du'afa wal Mutrukin muka surat 146. Ya. Kita perawi-perawi hadis dhaif palsu ni. Atau kena bertahzib tu tak lah. Ya, semua sekali lah. Okay, tak apalah. Tu cerita tentang perawi nama dia Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Aslami Al-Madaniyah. Guru Imam Syafi'i. Komentar kelima. Dalam sanad riwayat contoh kedua pula, yang hampir sama maknanya tu, yang berpunca daripada Tabrani seperti dikemukakan di atas, terdapat perawi bernama Umar bin Harun. Umar bin Harun setelah At-Tabrani mengemukakan riwayat itu bila berkata hadis ini tidak diriwayatkan daripada Thawr kecuali oleh Umar bin Harun sahaja. Tadi Imam Syafi'i ni Ibrahim bin Muhammad daripada Thawr bin Yazid, secara mauquf daripada Abu Darda. Itulah. Akhbar Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad, tadilah qala akhbarana Thawr bin Yahya. Jadi antara Syafi'i dengan Thawr bin Yazid tu ada Ibrahim bin Muhammad. Tapi riwayat Tabrani ni daripada Yahya Ahmad bin Yahya bin Khalid bin Hayyan, daripada diriwayatkan daripada Hamid bin Yahya Al-Bakhri, daripada Jarir bin Abdul Hamid, daripada Umar bin Harun, daripada Thawr. Jadi dia beza tu. Tadi Ibrahim bin Yahya, ni Umar bin Harun, tu je beza dia. Daripada Thawr juga dah. Okay, nak cerita tu lah. Umar bin Harun dah. Tapi hadis ni hanya riwayat daripada Umar bin Harun. Kalau tak ada riwayat daripada Thawr dah. Jarir bin Abdul Hamid pula bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Daripadanya, tahukah anda siapakah Umar bin Harun Al-Balkhi? Siapa dia pula Umar bin Harun Al-Balkhi dalam riwayat Tabrani? Ia adalah seorang perawi yang suka meriwayatkan riwayat-riwayat yang mungkar daripada perawi-perawi yang masyhur. Ia juga periwayat hadis. Berat juga dah. Umar bin Harun ni berat juga. Berat lagi tahu daripada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami Al-Madani. Takut lebih berat lagi dia. Daripada guru Ismail saat ni. Ni berat juga dah. Umar bin Harun Al-Balkhi. Meriwayat mungkar daripada perawi masyhur, juga periwayat hadis. Ada juga dah. Abdullah bin Al-Mubarak, Ibn Ma'in dan Salih Al-Jazarah mengatakan dia berdusta. Ibn Mubarak, Ibn Ma'in, Salih Al-Jazarah mengatakan dia berdusta. Abdul Rahman bin Mahdi walaupun ada diriwayatkan pernah memujinya, tetapi dalam riwayat lain beliau berkata tentangnya dia langsung tidak bernilai di sisiku. Tak ada nilai langsung dah. Tak boleh buat pegangin langsung lah. Tak boleh pakai kita kata dah. Jadi itu berat jugalah Umar bin Harun Al-Balkhi dah. Ibn Hibban pula berkata dia seorang yang suka meriwayatkan riwayat bermasalah daripada perawi-perawi siqah. Dia sebut perawi yang bagus. Tapi dia sendiri tu berat dah. Dan dia juga mendakwa telah berguru dengan orang-orang yang tidak pernah dilihatnya sama sekali dah. Dia tak jumpa, tak lihat, tiba-tiba dia kata ni tak guru dia. Menipu lah dah. Dia Al-Maqrizi dalam Mukhtasar Al-Kamil fi Du'afa, muka surat 515. Al-Zahabi dalam Al-Mughni fi Ad-Du'afa.
jilid 2 muka surat 475. An-Nasi dan Ad-Du'afa wal Matrukin muka surat 203. Ke dalam Talkhis Al-Habir Ibn Hajar Asqalani jilid 2 muka surat 80. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani menulis, ia diriwayatkan juga oleh Hasan bin Sufyan melalui saluran riwayat Bishr bin Rafi' daripada Thawr, daripada Khalid, daripada Ubadah. Bishr adalah perawi yang tertuduh mereka-reka dan mengada-ngadakan hadis. Boleh dah. Jadi ini riwayat Bishr, hadis yang sama riwayat Bishr bin Rafi', tapi Bishr bin Rafi' pun juga tertuduh mereka-reka dan mengada-ngadakan hadis juga. Jadi berderet-deret riwayat lain pun masalah juga. Nak sokong menyokong tak boleh. Okay, komentar ke-6. Terdapat satu lagi riwayat yang lebih kurang sama maknanya dengan riwayat contoh pertama dan contoh kedua tersebut. Riwayat itu dikemuka oleh Ibn Majah. Ia juga diriwayatkan daripada Thawr bin Yazid juga tetapi melalui saluran yang lain Dan sahabat yang meriwayatkannya pula ialah Abu Umamah radhiyallahu, sahabat lain pula Di bawah ini dikemukakan riwayat Ibn Majah berkenaan bersama-sama sanadnya, matannya dan terjemahannya. Haddatsna Abu Ahmad al-Marrar bin Hamuyah. Qala haddatsna Muhammad al-Musaffa. Qala haddatsna Baqiyah bin al-Walid an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal 'idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Bermaksud Abu Umamah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesiapa beribadat pada malam 2 hari raya dengan ikhlas kerana Allah, hatinya tidak akan mati pada hari mati hati-hati manusia. Sanad hadis ini juga tidak sahih. Baqiyah bin al-Walid adalah seorang perawi yang sangat bermasalah. Dia banyak sekali melakukan tadlis. Kuat tadi. Susu. Menyembunyikan nama Tok Guru hak dia ambil hadis Selalu dia meriwayatkan daripada pendusta-pendusta dan perawi-perawi yang majhul dengan menggugurkan nama-nama mereka. Dia gugur nama perawi pendusta tu, majhul ke pendusta ke, dia bubuh nama Tok Guru hebat dah. Dan terus meriwayatkan daripada perawi-perawi thiqah di atasnya. Ambil hak Tok Guru hak suhu hak bagus. Tu yang ambil sebenarnya ambil daripada tengah-tengah tu Tok Guru yang tak bagus. Mungkin sekali dia mengambil hadis tu daripada Umar bin Harun juga. Kemudian membuat nama itu dan terus meriwayatkannya daripada Thawr bin Yazid, terus perawi yang thiqah. Kerana perbuatannya seperti itulah Ali bin Mushir berkata, ahadits baqiyah laysat naqiyah. Fakun minha ala taqiyah. Bermaksud hadis-hadis baqiyah tidak bersih. Laysat naqiyah, tak bersih. Ali itu kamu hendaklah berhati-hati dengan hadis-hadisnya. Fakun minha ala taqiyah. Berhati-hati taqiyah ni. Jangan terima teguh, jangan terima bolak Hadis baqiyah ni tak bersih Abu Hatim dan Abdul Haq berkata tidak boleh jadikan hujah. Ali bin baqiyah ni. Lihat Az-Zahabi Mizan al-I'tidal jilid 1 muka 331 hingga 339. Al-Maqruzi dan Mukhtasar Al-Kamil fi Du'afa muka surat 201 hingga 202. Al-Uqali dan Ad-Du'afa Al-Kabir jilid 1 muka surat 496. Ibn Jauzi dan Ad-Du'afa wal Matrukin jilid 1 muka surat 146. Az-Zahawi dan Al-Mughni fi Du'afa jilid 1 muka surat 109 hingga 110. Tu kita rujukan tentang baqiyah ni. Biarkan min Al-Walid. Komentar ketujuh, hadis contoh ketiga pula. Baru kita nak pergi contoh ketiga dah. Had suhu lagi dah. Contoh ketiga ni, siapa 5 malam tu dah dapat syurga. Tarwiyah, Arafah, Raya Korban, Raya malam belakang dan malam Raya Korban, malam hari puasa dan malam nisfu Sya'ban. Hadis contoh ketiga tersebut daripada Mu'az bin Jabal, itu dengan lafaz tersebut hanya dikemukakan oleh Allah Subhanahu dalam At-Targhib wa Tarhibnya. Sanadnya seperti berikut. Sanadnya akhbarana Abdul Fattah al-Sahaf qala anba'ana Abu Sa'id al-Naqash al-Hafiz qala anba'ana Abu Dzar al-Husain bin Hasan bin Ali al-Kindi al-Kufiyah qala hadatsna al-Husain bin Hamid al-Maliki qala hadatsna Suwaid bin Sa'id qala hadatsna Abdurrahman bin Zaid an abihi an Dah bin Manbah an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya lah. Dalam sanad ini terdapat tashif pada 2 tempat dah. Tukar turuh dah. Tersebut di situ Abdurrahman bin Zaid, padahal sebenarnya Abdurrahim bin Zaid. Tukar huruf.
Lepas tu, dan kedua di situ terdapat Dahab bin Munabih. Padahal yang sebenarnya adalah Wahab bin Munabih. Sebenarnya bukan Dahab. Arab pelik nama Dahab. Sebenarnya Wahab tukar wa dengan da ni. Wahab dengan dua da tu tukar dah. Itu panggil musahah tasih. Silap tukar huruf dah. Kesalahan itu dapat dikesan pada riwayat-riwayat daripada orang-orang lain juga dah. Antara orang yang meriwayatkannya ialah Nasr al-Maqdisi dalam Juz' min al-Amali jilid 2 muka surat 106. Ad-Dalami dalam Musnad al-Firdaus jilid 3 muka surat 120. Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah jilid 2 muka surat 78. Dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq jilid 43 muka surat 93 melalui saluran riwayat Abdul Rahim bin Zaid al-Amni daripada ayahnya daripada Wahab bin Munabih daripada Muaz bin Jabal. Dah. Riwayat orang kitab-kitab lain cerita Abdul Rahim bukan Abdul Rahman. Lepas tu buka Dahab, Wahab bin Munabih. Orang tahulah benda ni silap ni. Itu tasahif dia. Silap perawi dia. Tolak baris. Komentar ke-8. Cumanya lafaz riwayat-riwayat orang lain berbeza daripada riwayat Al-Asbahani. Masalahnya, sanad tu, kalau kita ambil orang lain, dia lain. Segi, kandungan hadis tu lain dah. Berbezalah. Lafaz riwayat mereka ialah man ahyal layali al-arba' wajabat lahul jannah lailatul tarawih wa lailatul arafah wa lailatul nahri wa lailatul fitri. Bermaksud siapa yang menghidupkan 4 malam ini, bukan 5 lah, pastilah ia mendapat ke syurga. Pertama malam tarawih 8 Zulhijjah. Kedua malam Arafah 9 Zulhijjah. Ketiga malam Nahar 10 hari Korban lah. Malam Nahar ni 10 Zulhijjah. Dan keempat malam hari raya puasa dia. Hari raya puasa dia. Tidak ada malam nisfu Sya'ban, tak ada dah. Riwayat ini hanya menyebutkan 4 malam sahaja, tidak terdapat dalamnya malam nisfu Sya'ban. Jadi berat lagi hadis ni berbanding hadis lain dah. Okay, komentar ke-9. Perawi utamanya ialah Abdul Rahim bin Zaid al-Ammi. Manda dia dah. Yahya bin Sa'id al-Qattan dan Yahya bin Ma'in mengatakan dia adalah perawi pendusta. Masalah dia tu perawi pendusta dah ni. Abdul Rahim bin Zaid al-Ammi. Bukhari, Ibn Ma'in dan Ibn Hatim mengatakan para ulama hadis meninggalkan tidak menerima riwayatnya. Abu Zur'ah berkata tentangnya perawi yang lemah. Nasa'i berkata perawi matruk, tidak siqah. Ibn Hibban pula berkata dimeriwayatkan banyak riwayat yang pelik daripada ayahnya. Ahli ilmu hadis tidak ragu lagi tentang maudhu'nya riwayat-riwayat dikemukakannya. Ibn Hibban kata hadis-hadis dia cerita ni, had riwayat dia semua ni palsu dah, lebih maudhu' lah. Riwayat pelik dan maudhu'. Selain Abdul Rahim tu ada 2 lagi perawi yang cukup bermasalah. Bukan Abdul Rahim saja dah, sampai tahap setara tu dah. Ada kata matruk ni. Ada kata dah. Mereka perawi pendusta dah. Dah berat-berat lah. Sekarang ni orang lain pula. Selain Abdul Rahim itu ada 2 orang lagi perawi yang cukup bermasalah dalam sanad itu, iaitu Suwaid bin Sa'id al-Hadasani dan Zaid, ayah Abdul Rahim. Ayah pada Abdul Rahim pun berat ada Zaid ni. So lagi Suwaid bin Sa'id al-Hadasani. Berkenaan dengan Suwaid, Yahya bin Ma'in berkata dia perawi pendusta lagi sakit. Berat juga bu dah. Perawi tidak boleh terima riwayatnya kerana tertuduh berdusta dah. Sakitnya. Perawi pendusta lagi dah. Kalau aku ada kuda dan lembing, aku akan pergi memeranginya dah. Kalau dia boleh pergi kan, nak pergi dengan Suwaid ni dah. Ahmad berkata perawi matrukul hadis. Tertuduh pendusta lah. Bukhari berkata hadisnya mungkar. Mungkar Imam Bukhari ni berat lah. Matruk lah maksud dia dah. Ibn Hibban pula berkata dia membawa riwayat-riwayat yang bermasalah daripada perawi-perawi yang thiqah. Riwayatnya mesti dijauhi. Ia beriwayat pelik-pelik. Hak mengarut kuasa, dia beratas nama perawi-perawi thiqah di atasnya lah. Nak sampai ke Nabi. Meskipun ada orang yang mentakdilkannya, ada orang yang mentakdilkannya dan takdil mereka terhadapnya hanyalah dengan lafaz yang rendah saja. Namun dengan adanya jarah yang teruk terhadapnya seperti dikemukakan di atas daripada tokoh-tokoh hadis utama, riwayatnya tentu sekali tidak boleh dipakai lah. Tak boleh. Tambah-tambah tak ada sorongnya. Zaid bin al-Hawri al-Ammi juga perawi yang dhaif. Pula dah ni. An-Nasa'i, Ibn Ma'in, Abu Hatim, Ibn Adi dan Abu Zur'ah adalah antara tokoh-tokoh hadis yang mendhaifkannya. Amat dah. Lihat Az-Zahabi dalam Mizan dan I'tidal jilid 2 muka surat 102 dan 248. Al-Ijli dalam Ma'rifatus Thiqah jilid 1 muka surat 377. Ibnul Jauzi dalam Ad-Du'afa wal Matruki jilid 1 muka surat 305 dan jilid 2 muka surat 32. Al-Maqrizi dalam Mukhtasar Al-Kamil muka surat 346 hingga 347 dan 399. Itulah riwayat.
Itu komentar yang ke-9 dah. Komentar ke-10 dah. Itulah sebab hadis contoh ketiga lah. Hadis yang sebut sampai 5 malam tu. Molek beribadah dah. Dapat syurga ni. Dah. Pasti dapat syurga. 5 malam beribadah. Menghidupkan 5 malam tu. Itulah sebabnya hadis contoh ketiga tersebut dihukum maudhu' oleh Ibn Jauzi. Lihat Al-Ilal Mutanahiyah jilid 2 muka 178. Al-Albani sendiri dia. Dan lihat silsilah hadis Al-Dha'ifah wal Maudhu'ah jilid 2 muka 112. Al-Albani sendiri pun kata palsu dah. Maudhu' ni. Dan lain-lain lagi lah. Komentar ke sebelah. Imam Syafi'i ada meriwayatkan secara balagh dalam kitab Al-Umumnya tentang kelebihan doa pada malam-malam tertentu. Termasuk malam 2 hari raya. Begini riwayatnya. Orang ni pun ramai berhujah dengan dalil ni. Kata-kata Imam Syafi'i ni lah. Orang nak bela ibadah. Dia suruh Syakban lah malam Jumaat lah. Ada korban lah. Terutama ni suruh Syakban lah. Isu Syakban ni. Dia main balak ni lah. Balagana ni. Balagh Imam Syafi'i ni. Jadi begini riwayatnya, balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwalu lailatin min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban. Bermasuk sampai maklumat kepada kami bahawa doa mustajab pada 5 malam berikut. Malam Jumaat, malam hari raya Qurban, malam hari raya puasa, malam pertama bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Malam Jumaat, malam hari raya Qurban, malam hari raya puasa, malam pertama bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Itu doa mustajab 5 malam lah. Perlu diketahui bahawa riwayat ini tidak bersanad. Sanad pun tak ada. Balaghana gitu dah. Ia hanya satu riwayat balagh. Riwayat secara balagh dihukum para ulama hadis sebagai dhaif. Balagh siapa dia hebat setara mana pun dikira dhaif. Kecuali riwayat balagh Imam Malik sahaja. Dalam Muwatta' Imam Malik yang dikira bolehlah. Boleh pakai dah. Itu pun tidak semuanya dianggap sahih oleh mereka dah. Tapi kuatlah balagh Imam Malik ni kuat sebab dia rapat dah. Dan dia pada sahabat pergi dia jumpa dah. Tapi balagh Imam Syafi'i ini jauh. Tok guru, anak murid pada Imam Malik tu kadang anak murid dia tu Imam Syafi'i belajar. Maksudnya jauh sangatlah. Imam Syafi'i belajar ni Imam Malik tu tua benar dia Imam Malik dah. Dia mati Imam Malik tu baru ngaji. Jadi nak sampai ke Nabi tu jauh. Ada berapa lapis lagi lah. Imam Syafi'i dengan Nabi tu banyak lapis. Imam Malik ni sikit lah lapis dah. Kadang-kadang terus direct dah. Kadang ada seorang 2 orang daripada nak sampai ke Nabi. Jadi dekat sangat dengan Nabi. Jadi tidak kesilapan terpenuh setiap itu jauh. Silap tu kurang lah. Imam Malik dah. Imam Syafi'i itu mudah berlaku kesilapan. Balagh Imam Syafi'i tak ada nilai lah. Tak boleh pegang dah. Riwayat bahawa pada hakikatnya adalah riwayat munqati' dan mu'allaq tergantung lah. Putus mengkotek dah. Dikatakan mu'allaq tergantung adalah perawi di bahagian atasnya sahaja disebutkan. Berbeza dengan riwayat Syafi'i ini kerana perawi di bahagian atasnya pun tak sebut dah. Balagh Imam Syafi'i ini balaghana ni pun tak sebut siapa dia dah. Daripada siapa. Maka kedaifannya lebih teruk daripada riwayat balagh dan mu'allaq biasa dah. Teruk lagi lah. Riwayat balagh biasa ada ke dia disebut daripada siapa dah. Riwayat seperti ini juga termasuk dalam riwayat dhaif jiddan. Sangat dhaif. Balagh Imam Syafi'i ini bukan main-main, sangat dhaif dah. Justru tidak dapat diketahui langsung siapakah perawi-perawinya. Tak tahu siapa-siapa dah. Bukan kita kritik Imam Syafi'i, ada setengah orang kita baca, kita bahas gini. Dikata kita ni menghina Imam Syafi'i. Allah jahil dah, tak mengaji dah. Masalah tak mengaji ni masalah. Mengaji pondok pun dia tak mengaji hadis ni masalah dah. Dia nak mengaji bagi hadis ni banyak riwayat, bukanlah. Nabi kata, bukan sahabat kata, bukan Imam Syafi'i kata dah. Ada orang berdusta tapi dia kadang-kadang Imam Syafi'i sampai ke bukanlah. Imam Syafi'i bersalah kan dia menyampaikan apa yang sampai kepada dia. Perawi atas dia yang bersalah. Kena faham. Memandangkan tidak ada satu riwayat musnad, ada sanad yang sahih dalam bab ini, maka bagaimana pula akan diutamakan riwayat munqati' yang putus? Seperti itu untuk mengatakan ada kelebihan beribadat khusus pada malam 2 hari raya. Bukankah doa juga merupakan salah satu bentuk ibadat yang khusus? Yang mesti ada dalil yang sahih. Bukan ibadat umum dah. Komentar ke-12. Imam Abdul Hayy Al-Laqnawi menulis dalam Al-Athar Al-Marfu'ah. Tidak harus beramal dengan hadis maudhu', hadis palsu dah. Dan hadis dhaif yang dikatakan oleh para ulama. Hadis dhaif yang dikatakan oleh para ulama boleh beramal dengannya dan boleh diterima itu ialah yang tidak sangat dhaif. Tidak melampau dhaif.
Itu juga yang tidak terdapat dalam mana-mana sanadnya perawi pendusta atau dituduh berdusta atau matruk atau lain sebab. Jangan doa sangatlah. Lihat asal marfu'ah muka surat 74. Di tempat yang lain pula beliau berkata, adapun beramal dengan hadis dhaif untuk fadil amal, untuk kelebihan amal, amalan dikatakan punya kelebihan khusus dan diberi pahala kerananya, maka mendakwa para ulama sepakat tak boleh beramal dengannya adalah tidak benar lah. Tak benar semua sepakat. Ya memang itu pendapat jumhur ulama. Tapi dengan syarat hadis itu tidaklah sangat dhaif. Sangat dhaif tak boleh pakai juga. Walaupun hak kata boleh beramal dengan hadis dhaif. Kalau ia sangat dhaif, maka tetap tidak boleh terima walaupun dalam bab fadil amal sekalipun. Rujuk kitab samalah lihat asar marfu'ah muka surat 21 ni. Komentar ke-13. Ketika menceritakan tentang sunnah Nabi SAW pada malam hari raya Qurban, Hafiz Ibn Qayyim berkata, kemudian Nabi SAW tidur hingga pagi. Tidak awal, tidak beribadah macam malam Ramadan. Bagi dia tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Padahal tidak ada satu pun hadis sahih tentang menghidupkan dengan beribadah pada dua malam hari raya tu. Lihat Zadul Ma'ad jilid 2 muka surat 208. Macam Nabi ni berehat daripada Nabi kan ibadah kuat. 10 malam, lepas 20 malam. Cari Lailatul Qadar tu, bukan main Nabi ibadah. Malam raya Nabi tak ibadah, rehat dah. Jadi tak kena lah bercanggah dengan perbuatan Nabi kalau kita kata molek lagi beribadah pada malam raya dah. Aku apa dah itu? Nak pergi lagi kah? Oh, habis dah kita ni. Sampai usia 40 je ni. Kau nak perhabis lalu. Perhabis lalu. So ni usia 40. Hak lain tu daftar tu dah. Okay, usia 40 dah. Hadis-hadis yang menyebutkan bulan-bulan atau hari-hari tertentu seperti hari Selasa atau hari Rabu atau hari lain sebagai bulan atau hari nahas. Tidak baik. Hari celaka, hari nahas. Dan hari bertuah, hari baik boleh dikatakan kesemuanya palsu. Kata hari baik pun boleh dah. Hari baik, hari tua, hari nasib baik dah. Ni hari celaka, kalau putih kan April Fool dah. Lepas ni kira boleh celaka. Lepas tu, sopan ada masyarakat Arab ni dah. Bukan Islam dah. Boleh sopan dah. Kadang-kadang masuk dalam jahiliah tu. Sopan tu. Budaya jahiliah. Dia anggap boleh celaka, boleh siang dah. Okay, paling baik pun dia sangat dhaif lah. Dah. Dia semuanya palsu ataupun sangat dhaif. Contoh pertama dah. An Jabir qala nazala Jibril alaihi salam 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqdi bil yamin ma'a syahidi wa qala yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamir. Bermasuk dia meriwayatkan katanya Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, buatlah keputusan dengan sumpah bersama seorang saksi. Dan dia juga berkata hari Rabu adalah hari nahas baru terusan. Jibril turun kepada Nabi, buat keputusan sumpah bersama seorang saksi. Dan Jibril kata juga hari Rabu adalah hari nahas berterusan. Berterus-terusan. Ni contoh pertama. Contoh hadis kedua dah. An-Nabi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumus sabti yaumu makrin wa khadi'atin wa yaumul ahadi yaumu 'arsin wa bina'in wa yaumul itsnaini yaumu safarin wa talabi rizqin wa yaumul thulatsa'i hadidun wa ba'sun yaumul arbi'a la akhadha wa la 'ata wa yaumul khamis yaumu talabi hawaija wa dukhulin 'ala sultan wa yaumul jum'ati yaumu khitbatin wa nikahin. Bermasuk Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Sabtu hari helah dan tipu daya, hari Ahad hari menanam pokok dan mendirikan bangunan, hari Isnin hari berjalan dan mencari rezeki, hari Selasa hari besi dan hari perang, hari Rabu hari tidak mengambil tidak memberi, hari Khamis hari mencari segala hajat dan hari masuk menemui sultan, dan hari Jumaat hari pertunangan dan pernikahan. Itu contoh kedua. Contoh ketiga pula. Man basyarani bi khuruji safar basyartuhu bi dukhulil jannah. Bermaksud siapa yang memberi berita gembira kepadaku tentang keluarnya habisnya bulan Safar, aku memberikan berita gembira kepadanya tentang dia akan masuk syurga dah. Beri berita gembira habis bulan Safar. Safar ni kira boleh celaka, boleh laknat, boleh bala dah.
Jadi nak suruh gembira tu, tunggu tu kena royak cepat-cepat ke Nabi. Seolah gitulah. Dah. Kan diberi berita gembira pula dah. Syurga ni. Contoh keempat dah. Qala Ibn Abbas fi qalihi ta'ala fi ayamin nahisatin al-ayam kullaha. Allah Ta'ala lakin khalaqallahu ba'daha su'udan wa ba'daha nuhusan. Kama anna al-khalqa abidullah. Lakinna ba'dahum lil jannati wa ba'dahum lin nar. Ma min syahrin illa wa fihi sab'atu ayamin nahisatin. Fal yawm ats-tsalitsu nahsun. Qatala fihi Qabil Habil wal yawm al-khamis nahsun. Fihi ukhrija Adamu minal jannati. Waturiha Yusuf fil jubbi wal yawmul salis 'ashara nahsun fihi nazala bala'un 'ala Ayyub wal yawmus sadis 'ashara nahsun fihi suliba mulku Sulaiman wal yawmul hadi wal 'ishruna nahsun fihi khusifa biqaumin Lutin wa musikha an-nasara khanazir wa musikha al-yahudu qurudan wa fihi shaqqa فيه شق يحيى بن زكريا واليوم الرابع والعشرون نحسا فيه ولد فرعون وفيه ادعى الربوبية وفيه أغرق وفيه أرسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع واليوم الخامس والعشرون نحسا فيه شق نمرود بطن 40 امرأة وفيه ألقي إبراهيم في النار وفيه أقيرت ناقة الصالح وفيه دمدم الله عليهم العذاب يوم الأربعاء إذا كان آخر الشهر فذلك يوم نحس مستمر لأن فيه أرسل الريح على عاد والصيحة على ثمود. Bermaksud, Ibn Abbas berkata berhubungan dengan firman Allah Ta'ala fi ayamin nahisatin pada berapa hari nahas. Kata beliau, hari-hari itu semuanya diciptakan oleh Allah. Sebahagiannya adalah hari-hari bertuah dan sebahagian yang lain pula adalah hari-hari nahas, hari-hari celaka. Sebagaimana manusia semuanya adalah hamba-hamba Allah tetapi sebahagiannya untuk syurga dan sebahagian yang lain pula untuk neraka. Tidak ada satu pun bulan melainkan ada 7 hari nahas padanya. Hari ketiga nahas, padanya Qabil telah membunuh Habil. Hari kelima nahas, padanya dikeluarkan Adam dari syurga dan dicampakkan Yusuf ke dalam telaga. Hari ke-13 nahas, padanya bala menimpa Nabi Ayub. Hari ke-16 nahas, padanya kerajaan Nabi Sulaiman dirampas. Hari ke-21 nahas, padanya kaum Nabi Lut ditelan bumi. Orang-orang Nasara tukar rupa menjadi babi. Orang-orang Yahudi tukar rupa menjadi kera. Dan Nabi Yahya bin Zakaria dibelah dengan gergaji. Hari ke-24 nahas, padanya Fir'aun dilahirkan dan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Padanya juga ia ditenggelamkan. Pada hari itu juga ribut taufan melalang, kutu dan katak dilepaskan sebagai bencana kepada Bani Israel. Hari ke-25 nahas, padanya Namrud membelah perut 40 orang wanita mengandung. Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api dan unta Nabi Saleh disembelih. Pada hari itu juga Allah membinasakan kaum Saleh dengan azab yang amat dahsyat. Hari Rabu di akhir setiap bulan juga hari nahas yang berterusan. Pada hari itu Allah melepaskan angin kencang untuk membinasakan kaum Ad. Dan pada hari itu juga Allah menimpakan azab ke atas kaum Samud. Itu riwayat dia dah. Ada 4 riwayat ni. Kenapa kok? Masuk pendek ni. Okey. Okey, hadis contoh pertama. Nak cerita hari Rabu, hari nahas berterusan. Dikemukakan oleh Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat jilid 6 muka surat 283, Abu Awanah dalam Mustakhraj Abi Awanah jilid 4 muka surat 57. Al-Bahaqi dalam Sunan Kubra jilid 10 muka surat 286, Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 74, Al-Zahabi dalam Talkhis Al-Mawdu'at muka surat 98, As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah muka surat 745, Asy-Syawkani dalam Fawaidul Majmu'ah muka surat 438, Muhammad bin Muhammad Darwish dalam Asnal Matalib muka surat 335. Kenapa ya? Asnal Matalib. Ingat Zakaria Al-Ansari. Tak apalah ni. Muka surat 335 tak lain dah. Hadis contoh kedua. Hadis contoh kedua pasal ni. Sabtu hari tipu daya, Ahad tanah pokok, buat bangunan. Isnin rezeki, cari rezeki. Selasa perang. Rabu tidak ambil, tidak beri. Khamis
hari minta sekalian hajat dia. Jumpa dengan sultan ke apa. Jumaat penutunan nikah. Jadi hadis contoh kedua tersebut dikemukakan oleh Tamam, yakni Abu Qasim Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Abdullah Al-Junaid Al-Bajali Al-Razi, meninggal pada 14 Hijrah dalam Al-Fawaid jilid 1 muka surat 265. Ad-Dalami dalam Firdaus Ad-Dalami jilid 5 muka surat 532. Hadis contoh ketiga dah. Keluar boleh siapa beritahu keluar boleh siapa lah. Habis dah. Tampak anak boleh baru dah. Maka berita gembira masuk syurga dah. Hadis contoh ketiga terdapat dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' seperti Al-Mawdu'at As-Saghani muka surat 33. Al-Waf Al-Fawaidul Majmu'ah karangan Asy-Syaukani muka surat 438. Tazkiratul Mawdu'at karangan Al-Fattani Al-Hindi muka surat 116. Al-Kashful Khafa karangan Al-Ajaluni jilid 2 muka surat 230. Lihat juga Al-Fatwa Al-Hindiyah jilid 5 muka surat 330. Tu rujukan dia. Tu contoh hadis contoh ketiga. Okay, Asar Ibn Abbas dalam contoh keempat dah. Banyak dah. 7 hari nahah lah dah. Hari ketiga nahah. Qabil bunuh. Hari kelima nahah. 21 nahah. Nabi Lut terlebur. Kaum Nabi Lut terlebur bumi dah. Dah. Kedua-dua nahah. Fir'aun tergelai lah dah. Hari ke-25 nahah. Namrud belah perut. 40 orang Tina. Ibrahim dapat dilapi. Nabi Saleh disembelih dah. Hari Rabu akhir setiap bulan nahah berterusan dah. Binasakan angkecen membinasakan Ad. Azab atas kaum Samud tu hadis contoh keempat dah. Asal Ibn Abbas dalam contoh keempat tersebut dalam Fawaidul Majmu'ah karangan Asy-Syaukani muka surat 438. Tazkiratul Mawdu'at karangan Al-Fattani Al-Hindi muka surat 115. Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah karangan Ibnu Araq jilid 2 muka surat 24. Lama'at Tanqih Syara' Mishkatul Masabih karangan Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi jilid 6 muka surat 223 hingga 224. Komentar dia. Pertama, setelah mengemukakan hadis contoh pertama tadi, At-Tabrani membuat komentar terhadapnya sebegini. Tidak ada siapa pun selain Ibrahim bin Abi Hayyah menyebutkan Jibril turun dalam meriwayatkan hadis ini daripada Ja'far bin Muhammad. Dan tidak ada siapa pun meriwayatkan hari Rabu adalah hari Nahas berterus-terusan daripada Ja'far selain Ibrahim bin Abi Hayyah saja. Satu saluran saja. Komentar kedua, hadis contoh pertama yang diriwayatkan daripada Jabir itu tidak sahih. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Abi Hayyah. Dia sahaja meriwayatkannya sedangkan dia perawi yang sangat-sangat dhaif. Bukhari dan Abu Hatim mengatakan dia perawi munkarul hadis. Munkarul hadis Bukhari ni berat ni. Nasai mengatakan dia perawi yang dhaif. Dan Ad-Darqutni pula mengatakan dia perawi matruk, tertuduh berdusta lah. Darqutni kata. Berikut dikemukakan sanad At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya. Haddatsana Muhammad bin Umar bin Mansur Al-Bajali Al-Kashi. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Ibrahim bin Abi Hayyah an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir qala. Dah tu sanad dia dah. Komentar ketiga dah. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Ad-Du'afa'nya muka surat 57 mengatakan Ibrahim banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada Hisham bin Urwah dan Ja'far bin Muhammad. Dan orang yang meriwayatkan daripadanya ialah Qutaibah. Hadis contoh pertama itu sememangnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abi Hayyah daripada Ja'far bin Muhammad. Dan orang yang meriwayatkan daripadanya ialah Qutaibah. Okey, komentar keempat. Kata Ibn Adi, kelemahan Ibrahim jelas pada hadis-hadis riwayatnya. Hadis-hadisnya daripada Hisham bin Urwah semuanya mungkar, tak boleh pakai belaka dah. Lihat Maqrizi Mukhtasar Al-Qaimah fi Du'afa muka surat 23. Tak boleh pakai, tertolak belaka dah, diingkari belaka. Kelima, antara sebab bagi mungkarnya hadis itu ialah ia bercanggah dengan riwayat sahih. Mungkar-mungkar ni istilah hadisnya. Hadis dhaif bercanggah dengan hadis sahih. Kalau syaz, hadis sahih bertengah dengan hadis yang lebih sahih. Ni tak hadis yang dhaif. Dia tu dhaif. Bercanggah pula dengan riwayat sahih, dia panggil mungkar. Yang menyebutkan Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Hadis riwayat Muslim, Ahmad Ibn Khuzaimaah dan lainnya. Bolehlah menjadikan cahaya dah. Hari Maulid, hari Rabu sepatutnya nanti dia jadi bala mengikut riwayat dhaif ni. Demikianlah kata Ibn Jauzi, lihat Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 74. Bukankah cahaya itu sesuatu yang berguna dan baik untuk kita? Dan apa yang nahasnya pada cahaya itu dah? Apa yang celaka, apa bahayanya dah? Komentar ke-6. Kenyataan membuktikan kekarutan dan kepalsuan hadis ini. Apakah nahas hanya berlaku pada hari Rabu sepanjang masa? Aksiden hari Rabu kah? Hari lain tak aksiden kan?
Apa anda akan kata kepada segala kemalangan, sial dan nahas yang berlaku pada hari-hari yang lain? Bukan hari Rabu saja. Komentar ketujuh. Hadis contoh kedua sangat dhaif kerana beberapa sebab berikut. Hadis kedua, ada hari tertentu lah. Memberi hak gapo tanda pokok macam-macam lah dah. Hadis kedua sangat dhaif kerana beberapa sebab berikut. Pertama, dia ittirab pada matanya, bergoncang, bercanggah pada isi kandungan hadis. B, nakarah, kemungkinan pada terdapat padanya dah. Benda yang diingkari lah. Benda. Yang ketiga, bercanggah dengan kenyataan yang disaksikan oleh semua orang. Tidak aksiden, tidak belakang Rabu saja. D, tidak ada sandaran jelas, sahih dan boleh dipertanggungjawabkan. Tak ada sokongan lah. E, sanadnya dhaif. Komentar ke-8. Salah satu sebab kedhaifan hadis contoh kedua itu adalah kerana ittirab yang terdapat pada matan isi kandungan hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikemukakan itu menyebutkan hari Rabu sebagai hari tidak mengambil, tidak memberi. Sedangkan riwayat Ibn Abbas yang dikemukakan oleh Abu Ya'la pula menyebutkan sebagai hari mengambil, tidak hari memberi. Hari mengambil dan tidak memberi. Terbalik dah. Begitu jadi. Hari tidak mengambil, tidak memberi dia. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dah. Ibn Abbas pula hari mengambil, tidak memberi dia. Hari Rabu dah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan hari Sabtu sebagai hari helah dan tipu daya. Ada. Macam Yahudi dah. Sedangkan hadis Ibn Abbas yang dikemukakan oleh Abu Ya'la pula tidak menyebutkan langsung tentangnya. Kedua riwayat Abu Sa'id dan Ibn Abbas tidak menyebutkan kenapa setiap hari dalam seminggu itu dikatakan sebegitu dah. Riwayat Abu Hurairah dikemukakan oleh Suyuti dalam La'ali'ul Masnu'ah jilid 1 muka 439 menyebutkan sebabnya. Sebagai contohnya hadis Khamis dikatakan hari mencari segala hajat dan hari masuk menemui sultan, menemui raja. Kerana Nabi Ibrahim AS pergi menemui Raja Mesir pada hari itu dan Raja Mesir mengembalikan pada baginda isterinya Sarah yang telah dipaksa pergi ke istana untuk memuaskan nafsu serakahnya. Tetapi gagal mencapai maksudnya. Lalu banyaklah hadiah diberikan oleh Raja Mesir itu kepada Nabi Ibrahim AS. Hari Jumaat pula dikatakan hari pertunangan dan pernikahan kerana para nabi berkahwin dan bertunang pada hari itu, hari Jumaat. Semua ini tidak ada dalam riwayat Ibn Sa'id, riwayat Abu Sa'id dan Ibn Abbas. Tetapi ada dalam riwayat Abu Hurairah saja. Biar apa pun yang pastinya ketiga-tiga hadis tersebut adalah maudhu' belaka dah. 3 hadis. Riwayat Ibn Abbas, riwayat Abu Sa'id, riwayat apa? Lagi tu. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ibn Abbas, riwayat lagi riwayat apa dia? Abu Hurairah dah. 3 riwayat tu semuanya maudhu' dah, palsu belaka. Komentar ke-9 dah. Nakarah, kemungkinan yang terdapat padanya diingkari dah. Dan percanggahannya dengan kenyataan yang disaksikan oleh semua orang banyak sekali terdapat dalam hadis tersebut. Sebagai contohnya, hari Sabtu dikatakan hari helah dan tipu daya. Padahal bukankah pada hari itu sahaja manusia pandai melakukan helah dan tipu daya dah? Bukan hari Sabtu je. Jika helah dan tipu daya itu dimaksudkan dengan helah dan tipu daya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW, seperti tersebut dalam riwayat Abu Hurairah, maka itu pun tidak benar. Kerana orang kafir Quraisy sentiasa membuat helah dan tipu daya terhadap Rasulullah SAW, tidak kira hari dah. Dia tidak khusus dengan hari Sabtu sahaja. Hari Jumaat sebagai hari pertunangan dan pernikahan juga tidak benar. Kerana bukan semua orang bertunang dan berkahwin pada hari Jumaat sahaja dah. Para Nabi juga tidak berkahwin dan bertunang hanya pada hari Jumaat sahaja. Nabi kita Muhammad SAW sendiri besarnya telah berkahwin juga pada hari-hari yang lain selain daripada hari Jumaat. Komentar ke-10. Selain itu, tidak ada hadis sahih ataupun hadis hasan menyebutkan sedemikian. Sanad hadis contoh kedua itu pula tidak bagus. Mari kita lihat sanad tamam yang menjadi punca bagi riwayat berkenaan. Hadatsna Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar bin Rashid qala hadatsna Yazid bin Muhammad bin Abdul Samad qala hadatsna Salam bin Sulaiman Abu Abbas qala hadatsna Fudal bin Marzuq an Atiyah al-Ufi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis berpendapat ia adalah sanad yang bermasalah. Salam bin Sulaiman gurunya dan guru bagi gurunya adalah perawi-perawi yang dhaif. Ibn Jauzi menulis tentang Fudail bin Marzuq Ar-Raqashi Al-Kufi yang meriwayatkan hadis itu daripada Atiyah sebegini. Kata Yahya dia dhaif. Fudail bin Marzuq Ar-Raqashi Al-Kufi ni, dia dhaif. Pernah juga beliau berkata dia thiqah. Ar-Razi berkata tidak boleh jadi hujah. Ibn Hibban pula berkata dia melakukan kesilapan apabila meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi yang thiqah. Dia juga meriwayatkan daripada Atiyah hadis maudhu'. Ni daripada Fudail bin Marzuq daripada Atiyah Al-Ufi dah. Dia kali riwayat dia pada Atiyah Al-Ufi ni hadis maudhu' ni. Lihat Ibn Jauzi dalam Ad-Du'afa wal Mutrukin jilid 3 muka 9.
An-Nasa'i, Uthman bin Sa'id, Yahya bin Ma'in dan lain-lain mengatakan Fudail dhaif. Ibn Hibban malah menganggap Fudail sebagai perawi yang sangat mungkar hadisnya. Az-Zahabi mengatakan Atiyah lebih dhaif daripadanya. Daripada Fudail bin Marzuq. Ar-Qashi Al-Qufi. Fudail terkenal sebagai seorang Syiah. Walaupun Syiah tidak mencerca sahabat Rasulullah SAW. Syiah juga. Al-Hakim berkata Fudail bukan perawi hadis sahih. Ramai orang berkritik Muslim kerana memasukkan hadisnya dalam sahih Muslim. Jadi orang kritik Imam Muslim kerana masuk Fudail bin Marzuq. Ya. Dia Az-Zabi dan Mizan al-I'tidal jilid 3 muka surat 352 dan Al-Mughni fi Du'afa jilid 2 muka surat 515. Okey, komentar ke sebelah. Seperti telah disebutkan sebelum ini bahawa hadis contoh ketiga itu hanya khusus dalam kitab-kitab maudhu' saja. Hadis contoh ketiga tu panjanglah. Hari ke-15 Nahar Bala, hari ke-13 Nahar, hari ke-21 Nahar Bala ke apa dah. Macam-macam kait ni peristiwa Nabi-Nabi dulu. Okey, hadis ketiga itu hanya terdapat dalam kitab-kitab al-maudhu'at, kitab-kitab hadis palsu, iaitu kitab-kitab ditulis khusus untuk mengumpulkan dan membincangkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Boleh dikatakan tiada langsung khilaf di kalangan ulama tentang maudhu'nya hadis tersebut. Di samping itu, ia juga bercanggah dengan hadis sahih berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majdum kama tafiru minal asadi. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda tidak ada penyakit menular dengan sendirinya lah, tidak ada tiarah kepercayaan sia suatu hingga tidak jadi beramal, dan tidak ada kepercayaan burung hantu membawa sia dan nahas, tanda-tanda sia, nahas, dan tidak ada kepercayaan bulan Safar membawa sia dan nahas. Dan larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lain. Jadi kena usaha ikhtiar tapi tak percaya kepada semata-mata waktu tertentu jadi sia dah. Usahalah, antara usahanya lari daripada penyakit kusta seperti engkau lari dari singa dah. Lari, jangan duduk sekali dengan orang penyakit takut jangkit penyakit kusta dah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lain. Okey, komentar ke-12. Asar Ibn Abbas yang dibentangkan sebagai contoh keempat. Hadis contoh keempat tu. Tadi contoh ketiga tadi gini hadis keluar daripada siapa dia beritahu masuk dah boleh baru keluar daripada bila Safar janji syurga dia. Tu hadis palsu tu. Sepakatlah. Okey, hak keempat ni asal Ibn Abbas. Kata hari ketiga Nahas, hari ke-21 Nahas bala ni, ketiga ke-24 bala Nahas, ke-25 Nahas. Asal Ibn Abbas tersebut dibentangkan sebagai contoh keempat itu juga tersebut dalam kitab-kitab al-maudhu'at, kitab-kitab hadis palsu. Iaitu kitab-kitab yang bertulis khusus untuk mengumpulkan dan membincangkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Secara tidak langsung dapat disimpulkan ia juga maudhu', palsu dan tidak berasas sama sekali. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang asar Ibn Abbas itu. Jawab beliau, ia dusta atas nama Ibn Abbas. Tidak halal meriwayatkannya. Lihat Asy-Syaukani dalam Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 438. Muhammad Tahir bin Ali Al-Hindi Tazkiratul Maudhu'at muka surat 115. Ibn Araq dalam Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 64. Komentar 13. Sebenarnya kepercayaan kepada adanya bulan dan hari bertuah dan hari nahas itu tidaklah begitu meluas di kalangan ahli sunnah wal jamaah sama sekarang ni. Kita dah ni tidak suhu mana lah hari ni hari bala Islam. Tahulah nikah kadang ada juga dia orang tua-tua dia. Nak cek hari ni buat hari Molek ke tak molek, tak panggil hari nahas, dia panggil hari molek tak molek. Sebenarnya kait dengan hari nahas ni ya. Tak tahulah takut ada lagi kitab-kitab Jawi dulu, kitab kuning tu ada cerita hadis dia palsu ni lah. Dia pakai bawah tu nak cek tarikh. Nak cek tarikh boleh nikah tidak. Tapi secara umumnya semakin meninggalkanlah. Orang Melayu pun tak percaya mana dah hari celaka, hari nahas tu. Kelepas ada hanyalah di kalangan bomoh-bomoh mereka saja. Kalau ada orang Melayu ni, tak bomoh lah. Kalau kita tanya tak bomoh ni, boleh jumpa lah nak. Ia lebih meluas dipakai di kalangan masyarakat Syiah. Tapi Syiah ni pahala ni dah. Tak guru dia pakai serbai besar pun. Tak kira lah Nasrullah ke Hizbullah ke apa ke dah. Houthi ke apa. Kalau pokok Syiah ni ada unsur-unsur hari selaka, hari nahas. Mereka mempunyai kalender tersendiri yang menunjukkan hari bertuah dan hari nahas. Syiah ni. Bukan sekadar itu saja, malah setiap hari dalam seminggu sepanjang tahun ada saat-saat tuah dan saat-saat nahas. Kalau di kalangan ahli sunnah, hadis-hadisnya hanya terdapat dalam kitab-kitab hadis maudhu', hadis palsu saja, maka di kalangan Syiah pula, ia juga hari selaka ni, hari nahas, apa terdapat dalam kitab-kitab utama muktabar mereka ni.
Kerana itu bolehlah dikatakan apa yang tersebar di kalangan Ahlus Sunnah itu sebenarnya adalah berpunca daripada Syiah juga. Kalau ada dalam kita, masyarakat kita ni, kadang-kadang unsur-unsur sufi ke apa masuk, kata ada hari tak molek ke apa, nikah tak molek tu, ada unsur-unsur daripada Syiah sebenarnya ni. Antara sebab kenapa kepercayaan dan amalan berpandukan hari bertuah dan hari nahas itu hampir pupus dan tidak terima di kalangan ahli sunnah ialah kerana ia sentiasa ditentang oleh pejuang-pejuang sunnah. Dan lihat dulu lagi dah. Ustaz-ustaz tu guru ni. Yang ada lebih kurang tu pasti dia lah. Tapi mereka kalau pakai hadis sahih memang celaka, bala-bala tak boleh tentu mengikut hari tertentu dah. Tu adalah akidah ahli sunnah wal jemaah. Tak kira lah. Hak terpengaruh dengan ilmu kalam pun tak. Dia ada unsur-unsur pakai hadis sahih lagi, maka dia akan tolak hari celaka, hari bala ni. Komentar ke-14. Kitab-kitab utama Syiah yang mengemukakan satu riwayat daripada Sayyidina Ali yang boleh dikatakan betul-betul sama dengan riwayat daripada Abu Sa'id dalam contoh kedua lah. Yang dikemukakan di atas ni. Perbezaan hanya terdapat pada beberapa perkataan yang sahaja yang beza. Sama makna. Di bawah ini dikemukakan kata-kata Ali berkenaan. Yaumul Sabti, Yaumul Makr wa Khadi'ah. Wa Yaumul Ahad, Yaumul Ghurs wa Bina'. Wa yaumul isnaini yaumul safar wa talab. Wa yaumul thulatha yaumul harbi wa dam. Wa yaumul arbi'a yaumul syu'um yatatayyaru fihi an-nas. Wa yaumul khamis yaumul dukhul 'ala al-umara wa qada'ul hawaij. Wa yaumul jum'ah yaumul khutbatu wan nikah. Hampir sama dah. Termasuk hari Sabtu, hari helah dan tipu daya. Hari Ahad, hari menanam pokok dan mendirikan bangunan. Hari Isnin, hari berjalan dan mencari rezeki. Hari Selasa, hari perang dan darah. Perang dah. Hari ni nak. Hari Rabu, hari sial dan nahas. Hari Khamis, hari masuk menemui pemerintah dan mencari segala hajat. Dan hari Jumaat, hari pertunangan dan pernikahan. Ni kitab muktabar. Macam Sahih Bukhari Syiah lah dah. Lihat kitab Ibnu Babawih Al-Qumi. Al-Ila Al-Syara'i, muka surat 109. Kitab Al-Khisal, jilid 2, muka surat 28. Uyun Al-Akhbar Al-Ridha, muka surat 137. Al-Huru Al-Amali, Wasailu Syiah, jilid 8, muka surat 238. Oh, bukan tu dah. Kitab muktabar Syiah lah. Tapi bukanlah kitab Usul Khafi ke apa dah. Komentar ke-15. Kenapa golongan Syiah begitu percaya kepada adanya hari tuah dan hari nahas? Jawabnya ialah kerana ia sememangnya terdapat dalam kitab-kitab utama hadis-hadis mereka. Kitab-kitab utama hadis mereka. Dan ia sememangnya merupakan arahan, bimbingan dan panduan yang diberikan oleh para imam mereka. Sebagai contohnya dilihatlah hadis-hadis Syiah di bawah ini. Pertama, Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq berkata, jangan keluar pada hari Jumaat untuk suatu hajat. Bila matahari pada hari Sabtu terbit, keluarlah untuk hajatmu. Hari Jumaat boleh keluar, cari hajat. Nak cari hajat hari Sabtu. Ibnu Babawih Al-Qumi, Man la yahdurul faqih, jilid 1, muka 95. Al-Hur Al-Mili, Wasailu Syiah, jilid 8, muka 23. Kedua dah. Hadis Syiah kedua dah. Abu Abdullah yang Ja'far As-Sadiq berkata, hari Sabtu, hari kita. Hari Ahad, hari Bani Umayyah. Rihat Ibnu Babawih Al-Qumi, Man la yahdurul faqih, jilid 2, muka 342. Al-Hur Al-Mili, Wasailu Syiah, jilid 8, muka 203. Yang ketiga, Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq berkata, mana ada hari yang lebih sial daripada hari Isnin? Jangan keluar pada hari Isnin, tetapi keluarlah pada hari Selasa. Al-Qulani Ar-Radah Minal Kafi, jilid 8, muka 314. Ibnu Babawih Al-Qumi, Man la yahdurul faqih, jilid 1, muka 95. Kitab Al-Khisal, jilid 2, muka 26. Al-Hur Al-Amili, Wasailu Syiah, jilid 8, muka 224. Al-Barqi, Kitab Al-Mahasin, muka 347. Yang keempat, kitab Syiah yang keempat dah. Hadis-hadis Syiah keempat. Iaitu Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq berkata, jangan bermusafir pada hari Isnin. Jangan juga mencari apa-apa hajat pada hari itu dah. Rujuk Al-Barqi, Kitab Al-Mahsin, muka surat 34. Al-Hur Amili, Wasailu Syiah, jilid 8, muka surat 205. Kelima dah. Hadis Syiah kelima. Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq berkata, hari Rabu terakhir setiap bulan adalah hari nahas berterus-terusan. Supaya hadis-hadis. Ibnu Babawih Al-Qumi, Kitab Al-Khisal, jilid 2, muka 7. Al-Hur Amili, Wasailu Syiah, jilid 8, muka 27. Tu 5 contoh. Banyak lagi. Aduh. Betul sikit. Nak berjana nak buat. Ke-16. Mungkin ada orang terkeliru dengan satu hadis sahih yang pada zahirnya menunjukkan ada tuah dan ada sial pada benda-benda tertentu. Mari kita lihat hadis berkenaan terlebih dahulu. Hadis terkeliru lah. Abdullah bin Umar anna Rasul. Nak berjana nak buat ni. Ada telefon pula dah. Gerti kan ni.
berhenti dia sekat ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallahika asma'aka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi ke tak ni? Putus ha? Ada lagi? Sikit lagi lah. Habis ha? Kau boleh lagi ingat putus lah. Okey. Dia kata an Abdullah bin Umar anna Rasul. Lepas ni. Dia kata apa? Wallahu a'lam subhanakallah bihamdika subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.